Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Anas Farihin dan anda sedang menyaksikan Berita Parlimen. Kita mulakan dengan sesi penggulungan perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan Belanjawan 2025 di peringkat dasar. Kerajaan telah mengenal pasti 9 lokasi sebagai perintis Pusat Pemindahan Kekal Bencana PPKB bagi memberi kemudahan dan keselesaan kepada bangsa bencana di Kelantan, Johor, Pahang, Terengganu, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Sarawak dan Sabah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia merangkumi Dewan Penempatan Sementara serta kemudahan lain untuk mangsa dan petugas. Pusat-pusat pemindahan kekal ini kita telah mulakan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan, pihak berkuasa negeri dan juga pihak jawatankuasa bencana daerah. Dan saya juga ingin memaklumkan bahawa sebanyak 600 juta ringgit telah diperuntukkan sekarang ini kepada NADMA, ya, dan peruntukan itu boleh ditambah jika keperluannya itu mendesak. Tambah beliau, jika projek rintis itu berjaya, kerajaan bercadang memperluaskan pembinaan PPKB ke seluruh negeri dan daerah berdasarkan zona aktif bencana 5 tahun terakhir serta keutamaan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Peringkat Negeri JPBN. Di Terengganu, PPKB sedang dilaksanakan di SK Banggul Paradong, Kuala Terengganu dengan peruntukan Kerajaan Persekutuan. Projek tersebut ditender pada 15 Oktober dan ditutup pada 11 November 2024. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Zahid turut memaklumkan Dewan trend aliran migrasi dalam negeri melibatkan luar bandar kini didapati semakin menurun. Jelasnya ia berdasarkan statistik Jabatan Perangkaan pada 2022. Kekurangan itu direkodkan sebanyak 3.2% pada 2020 kepada hanya 2.4% pada 2022. Tambahnya lagi, melalui dasar pembangunan luar bandar DPLB 2030 dan Pelan Strategi KKDW 2021, kerajaan telah melaksanakan fokus berstrategi. Langkah itu penting bagi masyarakat luar bandar mempunyai akses kepada infrastruktur asas dan kemudahan sosial yang setanding dengan kawasan bandar. Kerajaan masih membuka pintu kepada mana-mana ahli parlimen daripada blok pembangkang yang sedia untuk berunding secara individu berkaitan memorandum persefahaman MOU peruntukan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, keputusan ahli parlimen pembangkang secara berkumpulan menolak MOU itu adalah pilihan mereka. Kalau ada di kalangan individu ahli parlimen yang nak berbincang dengan saya di sebelah sana, saya terbuka. Tapi secara kelompok, saya dikatakan sudah pun menolak daripada keputusan pihak parti itu sendiri. Jadi saya tak dapat buat apa-apalah. Tambahnya, tugas digalasnya adalah untuk menjalankan rundingan namun tidak boleh memaksa mana-mana pihak yang enggan meneruskannya. Turut dimaklumkan hanya ahli parlimen Muar yang memberi maklum balas berhubung rundingan MOU terbabit. Dalam sesi penggulungan yang sama, imbuhan yang didakwa diberikan kepada Ketua Pegawai Eksekutif Pelaburan Hartanah Berhad PHB adalah berdasarkan pencapaian syarikat. Jelas Datuk Seri Fadilah Yusof, PHB telah berjaya meningkatkan keuntungan kasar dan keuntungan operasi bagi tahun 2022 dan 2023. Kita melihat PHB telah melaksanakan inisiatif transformasi syarikat menjadi asas kepada pertumbuhan jangka panjang dan kelestarian perniagaan. Sebab itu imbuhan itu dibayar bukan disebabkan bonus dan sebagainya, tapi disebabkan pencapaian apa yang mereka dah laksanakan. Tambahnya, PHB telah mencatatkan peningkatan dari segi keuntungan kasar dan keuntungan operasi bagi tahun kewangan 2022 dan 2023, masing-masing sebanyak lebih 317 juta ringgit.
Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri akan menubuhkan Jawatankuasa Kerja Undang-Undang bersama Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Dadah dan Jenayah UNODC bagi terus memperkukuh sistem keadilan negara yang menyentuh isu jenayah siber dengan membabitkan kaedah moden. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azriana Osman Said berkata, satu jawatankuasa khas antara kementerian dan agensi juga akan dibentuk bagi tujuan itu. Ia antara lain untuk menyokong pembaharuan berterusan dalam perlindungan kanak-kanak, keadilan jenayah dan jenayah berkaitan siber seperti penggunaan kecerdasan buatan AI. Saya telah mengadakan perjumpaan dengan Gada Fatih Wali, Ketua-Pengarah Eksekutif Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Vienna, UNOV, dan Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Dadah dan Jenayah UNODC bersama-sama dengan Tuan Yang Terutama Duta Besar Malaysia ke Republik Austria. Dalam perjumpaan ini, UNODC telah berkongsi mengenai cadangan Konvensyen Jenayah Cyber Antarabangsa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang pertama yang sedang dipertimbangkan oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Konvensyen baru itu bertujuan menangani isu kritikal termasuk penderaan seksual kanak-kanak dalam talian, bahan penderaan seksual kanak-kanak dan penyebaran imej intim tanpa persetujuan. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM merangka strategi lebih menyeluruh dalam menangani ancaman ajaran sesat di negara ini dengan turut memberi tumpuan kepada penyebaran kandungan sedemikian secara dalam talian. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naib Mohtar berkata, melalui kerjasama itu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC berperanan menurunkan sebarang kandungan berunsur ajaran sesat yang terdapat di media sosial. Tambah beliau, JAKIM bersama agensi agama Islam lain akan terus meluaskan penyampaian maklumat mengenai pegangan akidah Islam yang sebenar kepada orang awam menerusi kepelbagaian rangkaian media sosial rasmi JAKIM. JAKIM dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri MAIN, Jabatan Agama Islam Negeri JAIN dan Institut Latihan Islam Malaysia ILIM turut memberi tumpuan untuk memperkasa fungsi penguatkuasa agama melalui penyediaan kursus atau latihan jangka pendek bagi meningkatkan kompetensi mereka. Peniaga makanan terlibat inisiatif Menu Rahmah kini boleh beli barang keperluan menerusi jualan Rahmah Madani. Pembelian harus guna kad diskaun khas Menu Rahmah. Kad diskaun Menu Rahmah ini ialah untuk memberikan diskaun kepada pengusaha-pengusaha Menu Rahmah supaya mereka boleh beli barang-barang keperluan untuk memasak Menu Rahmah itu dengan harga diskaun. Namun kita dapati selepas beberapa bulan, kita dapati ada masalah kerana supermarket yang menawarkan perkhidmat untuk diskaun ini mempunyai sistem yang berbeza. Kita sudah pun mengatasi masalah tersebut, Puan Dipertua, dengan cara menawarkan kad diskaun Menu Rahmah ini kepada operator Menu Rahmah untuk mereka membeli di jualan Rahmah. Kad diskaun khas Menu Rahmah sebelum ini hanya dapat digunakan di 7 pasar raya yang jadi rakan strategi KPDN. Ia menawarkan diskaun sehingga 40% bagi pembelian barangan keperluan. Dan ini mengenai bantuan kerugian harta benda dan tanaman akibat serangan hidupan liar BKHT. Sejak 29 Mac hingga Oktober lepas, 107 individu sudah terima manfaat dengan nilai keseluruhan bantuan lebih RM600,000. Bentuk kewangan yang diberikan secara one-off kepada kumpulan asasa yang mengalami kerosakan dan kemusnahan harta benda dan tanaman akibat serangan hidupan liar tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jabatan Kebajikan Masyarakat turut bantu orang awam yang cedera atau maut akibat serangan hidupan liar. Bantuan disalur menerusi kumpulan wang amanah bantuan mangsa serangan binatang buas.
Dua dana baharu, masing-masing Dana Pemacu Pelaburan Domestik DIAF dan Dana Pemacu Pelaburan Asing FIAF diperkenal bawah rancangan Malaysia ke-12. Tujuannya tingkatkan daya saing syarikat tempatan dan tarik lebih banyak pelaburan asing berkualiti. DIAF fokus bantu PKS dan syarikat pertengahan tempatan untuk dapatkan persijilan dalam mengadaptasi elemen ESG melalui penawaran geran padanan dan subsidi kadar faedah. Sementara FIAF tawarkan geran padanan dengan nisbah 50-50 bagi perbelanjaan layak. Pengenalan DIAF dan FIAF ini pada asasnya adalah kesinambungan kepada DISF dan HIF yang mana dana ini adalah selari dengan dasar semasa kerajaan di bawah kerangka ekonomi madani dan Pelan Induk Perindustrian Baru 2030. Kedua-dua dana ini telah berakhir dengan selesainya RMK ke-10 dan RMK ke-11. Dan sebanyak 526 projek telah berjaya dilaksanakan. Baik, JAKIM bangunkan sistem pelaporan berpusat untuk membolehkan orang ramai lapor terus kes ajaran sesat serta eksploitasi wanita dan kanak-kanak. Tindakan akan segera dilaksana sebaik laporan diterima. Aduan diselaras bersama JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri. JAKIM menyedari terdapat keperluan membuat penambahbaikan dalam gerak kerja bagi menangani isu-isu seumpama kes GISBH dan isu-isu berkaitan ajaran sesat di negara ini. Bagi kes ini, siasatan mendapati terdapat kes berkaitan eksploitasi kanak-kanak dan wanita yang didedahkan baru-baru ini menimbulkan keperluan untuk penambahbaikan segera dalam prosedur operasi standard pelaporan kes umpama ini. Sebarang tindakan terhadap GISBH tidak boleh dilakukan secara sembrono, sebaliknya mengikut lunas undang-undang. Ini termasuk pendakwaan berkait isu akidah dan pembebasan kanak-kanak yang diselamatkan menerusi Op Global. Sebenarnya kalau kita lihat sebelum untuk meneruskan apa-apa pendakwaan dari segi aspek akidah itu perlunya ada ketetapan hukum. Selain daripada itu, untuk memastikan sebelum pendakwaan dibuat itu bukti-bukti itu perlu dipastikan kesahihan dan juga kekuatan dari segi aspek bukti itu sendiri. Laporan kajian mengenai aktiviti kartel dan monopoli membabitkan industri padi beras negara sudah lengkap. Ia disediakan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC. Tapi saya tak boleh dedahkan di sini lagi ya, sehingga laporan rasmi itu didedahkan. Tapi sudah pun diselesaikan berkenaan dengan kartel padi dan beras dan kemungkinan penyalahgunaan kedudukan dominan mana-mana syarikat yang mengawal ya berkenaan bekalan benih, ya berkenaan bekalan benih, import dan sebagainya. Sekian berita Parlimen dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Nasfarin, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.